Kisah seram di sekolah. Selamat mendengar dan beristirahat. Saya ke sekolah hari Sabtu pukul 6.30 petang minta guard. Buka grill tangga yang paling hampir dengan makmal fisik. Saya minta guard tunggu di tangga sebab saya nak masuk sekejap saja. Nak ambil file-file. Guard buka grill dan tak turun supaya lepas saya siap. Terus boleh kunci grill tuh. Saya buka pintu makmal. Kunci spare saya simpan satu, switch on kipas dan lampu terus menuju ke rak yang saya simpan file dan tengah dok pilih file nak ambil tuh, kipas pusing laju yang tak konsisten plus bunyi dia, masyaAllah macam nak jatuh atas kepala, bunyi macam ada benda berat atas kipas tuh, saya perhati betul-betul mana tahu ada budak tersangkutkan bekat bilah kipas, memang pernah berlaku 6 tahun lepas kipas jadi berat dan tak seimbang, rosak dan jatuh atas kepala guru kami, lama saya perhati dua-dua kipas tuh. Tak ada benda pelik yang ada kat bilah. Dengan tak semena-mena ada skru jatuh dari lampu Kalimantan yang berada beberapa kaki dari saya. Pelik sungguh. Dengan kipas yang kuat dan bunyi telik, tiba-tiba skru jatuh atas meja makmal dan bergolek ke lantai. Saya cari skru tuh sebab saya takut lampu jatuh atas kepala. Tak sempat tunduk cari skru tuh. Lampu tadi meletup. Keluar asap hitam dan terus terpadam. Time tuh saya berlari ke tangga pucat agaknya muka saya terus jerit kat guard. Salman, my tega kasat, awat yang berasap nih. Mampuilah. Takut jadi litar pintas. Barang saya banyak dalam tuh. Nak nangis wei. Selam baja Salman jawab. Tak pacik gu, dia melawat ja. Aduh melawat apa Salman oi. Ketak habis dah lutut saya. Jom teman sat, Salman teman masuk saya ambil file cepat-cepat dan tutup semua kipas dan lampu. Asap tuh masih ada dan Salman dokat pintu tunggu saya kunci pintu. Si serahkat Salman kunci naksur dia cek balik mana tahu terbakak sungguh ke makmal saya. Esoknya, Ahad pagi, Mai makmal terus masuk bilik pembantu makmal. Semangat cerita apa yang berlaku petang semalam. Siap tarik tangan dia nak bagi dia rasa angin kipas dan tunjuk lampu yang dah blewo tuh. Tiada apa berlaku. Saya tunjuk lampu yang berasap tuh. Menyala J macam biasa. Kipas yang macam nek tercabut tuh. Berputar stabil J. Salman datang time berehat bagi balik kunci saya. Dia cakap dia buat round dalam pukul 10. Tak ada bau hangit apapun. So dia turun balik. Tak bukalah pintu makmal. Satu hari Ahad tuh saya rasa terus nak demam dan bila berdiri. Masih terdengar skru yang jatuh kuat tuh. Insaf terus, tak mau lapidah makmal waktu PTG. Saya pernah mengalami pengalaman seram ketika menuntut di sebuah sekolah, nama dirahasiakan, di Kuala Terengganu. Sekolah saya memang dekat dengan hutan, kalau budak Terengganu tahu kot sekolah nih. Saya mula belajar hidup di asrama ketika tingkatan 1 lagi. Memang menjadi perkara biasa di mana-mana sekolah. Pelajar senior akan buka cerita seram di asrama kepada pelajar junior. Agi-agi budak yang baru nak start tinggal di asrama. Hari ketiga saya di asrama. Pelajar senior mula menceritakan cerita hantu kepada saya dan pelajar-pelajar junior lain. Hantu yang mereka cerita ialah hantu mengira. Pada mulanya saya nak tergelak sebab terlintas dalam hati ada pula hantu pandai matematik. Tapi setelah dengar cerita sampai habis baru saya tahu. Hantu mengira tuh ialah hantu yang mengira pelajar yang tak tidur malam. Hari itu juga saya kenal Julia. Kami mula rapat sebab masing-masing takut nak pergi tandas malam-malam. Kami saling menemani bila nak terkencing malam-malam. Pada mulanya kami berdua memang tak percaya cerita senior nih sebab sebelum saya mendaftarkan diri di asrama, abang saya dah bagi tahu awal-awal supaya jangan dengar sangat cerita hantu nih. Cerita nih biasanya nak buat junior respekat senior. Si Juliani pun awal-awal lagi mak ayah dia dah cakap jangan percaya cerita hantu senior. Nak dijadikan cerita adalah satu hari nih saya memang tak boleh nak lelapkan mata. Katil Juliani sebelah saya J. Saya nampak Juliani dah tidur nyenyak dah yang lain pun dah tidur juga. Saya tengok jam dah pukul 2 pagi. Saya coba nak lelapkan mata tapi tak boleh. Mungkin sebab banyak sangat minum air Nescafe masa minum petang tadi. Sedang saya berguling ke kiri ke kanan coba nak lelapkan mata. Saya terdengar macam ada orang buka tingkap bilik saya. Tingkap tuh betul-betul depan katil saya. Saya boleh nampak tingkap tuh sebab semua katil dah disusun menghadap ke tingkap tuh. Katil saya yang keempat dari dinding. Saya tak pikir apa-apa lagi masa itu sehingga saya terdengar suara 1, 2, 3.
Lepas saya dengar suara itu, saya terus teringat cerita senior masa mula-mula saya mendaftar di asrama. Saya mula meremang satu badan, saya dengar lagi. 1, 2, 3. 4 tak tidur lagi. Saya makin tak sedap hati sebab memang saya katil keempat dari dinding. Saya baca semua surah-surah yang saya hafal dalam keadaan sebutan yang berterabur. Benda tuh mengira lagi. 1, 2, 3, 4 tak tidur lagi. Badan saya memang dah menggigil dah masa tuh. Saya coba panggil Julia dalam suara terketar-terketar. Julia, Julia, Julia. Tapi apa yang membuatkan saya makin menggigil dan menangis bila saya dengar benda tuh cakap. Julia dah tidur. Dan disertakan hilaian ketawa yang sangat kuat. Saya terus menjerit pergi. Banyak kali juga saya jerit sampai semua pelajar dalam bilik saya terbangun. Saya langsung tak berani nak pandang benda tuh. Dipendekkan cerita. Hari esoknya tuh warden arahkan semua pelajar perempuan berkumpul di tempat parking kereta asrama. Selepas isyak, warden cakap dulu ada satu pokok besar di belakang asrama ini. Tapi sebab nak meluaskan kawasan tempat menyedai baju, pokok tuh ditebang. Mungkin sebab tempat tinggal benda tuh dikacau. Sebagai balasannya pelajar pula kena kacau dengan benda tuh. Sebelum ni pun dah ramai senior dengar suara mengirani. Tapi diorang buat tak tahu je sebab benda tuh tak kacau atau santuh diorang. Malam tuh semua pelajar baca Yasin kat bilik masing-masing. Kejadian ini berlaku apabila waktu balik. Aku pergi ke kantin untuk duduk sementara menunggu pelajar lain balik. Masa tuh kantin sudah sunyi hanya ditemani angin yang dingin. Di sebalik angin yang dingin, aku terdengar pilih pahit Sinki di tandas lelaki terbuka. Pada awalnya aku tidak hiraukan, mungkin ada orang sedang mencuci tangan. 3 menit kemudian, pilih pahit masih lagi kedengaran. Aku masa tuh pikir ada orang tengah bazirkan air. Aku pun pergi ke tandas untuk memastikan apa yang berlaku tetapi tiada sesiapa di dalam tandas. Aku mulai rasa tidak sedap hati ditambahkan pula rasa seram sejuk. Dengan tidak melengahkan masa, aku tutup pilih pahit ambil beg dan keluar dari sekolah. Semasa keluar dari sekolah, Pacik pengawal keselamatan dari tadi memandang aku dengan wajah yang pelik. Kenapa dia pandang aku macam tuh? Aku tak nak ambil tahu. Aku cuma tak nak tertinggal van. Aku berlari ke tempat menunggu van yang hantar aku balik ke rumah. Apa yang berlaku tadi aku sendiri tidak pasti. Pilih pahit terbuka sendiri, tapi tiada seorang pun di dalam tuh. Tempat menunggu van tuh lebih kurang 1,5 kilometer dari sekolah. Ketika lalu dekat tempat orang bermain bola, aku nampak ada seorang pacik dengan beberapa orang remaja sedang lepak di pondok. Tetapi yang peliknya, pacik tuh tak dilayan seolah-olah mereka tidak nampak kewujudan pacik itu. Tanpa berpikir panjang, aku pun meneruskan perjalanan dalam keadaan berpeluh menuju tempat menunggu van. Maklumlah berlari tadi. Setibanya di tempat tersebut, van hampir meninggalkan aku. Nasib baik sempat masuk. Kalau kena tinggal, tentu kena marah dengan ibu bapak dekat rumah. Beberapa hari kemudian, aku masih dengan tabiat aku yaitu tunggu di sekolah sementara menunggu pelajar lain dah balik. Semasa melihat pemandangan di koridor bilik kemahiran hidup bersepadu, aku terdengar ada orang sedang bercakap-cakap di tingkat 2. Suara mereka jelas didengari. Aku pun melihat ke atas untuk memastikan siapa yang sedang berbual. Tetapi tiada siapapun yang berada di tingkat 2. Kosong pula tingkat 2. Aku pun ambil keputusan untuk keluar dari sekolah. Masa nak keluar dari sekolah, tiba-tiba terdengar bunyi orang berlari berkejaran. Aku pun jeritlah, siapa tuh? Tiada siapapun yang menyahut. Tiba-tiba ada hentakan kaki di koridor atas, aku pun lari meninggalkan tempat tuh. Setibanya di tempat menunggu van, aku bernasib baik van belum datang. 2 bulan tiada benda pelik berlaku sehingga bulan Oktober. Mata pelajaran bahasa Melayu, Cikgu membawa kami ke perpustakaan. Laluan di luar perpustakaan memang gelap sebab perpustakaan berada di depan bilik guru 3. Sepanjang berada di perpustakaan, aku hanya membaca buku dan bosan. Sedang khusyuk membaca buku, aku ternampak ada kelibat di luar perpustakaan. Aku coba meneliti. Kelihatan seorang lelaki dengan baju berlumuran darah.
Perasaan takut terus menyelubungi, meremang. Memang seram kalau lihat lelaki itu. Aku tutup muka dengan buku. Bila tangok balik benda itu sudah tiada. Kawan aku yang duduk di sebelah melihat aku dengan kehairanan. Dia tanya kenapa dengan aku. Aku hanya memberitahu yang aku terkejut mimpi jatuh dari bangunan. Kalau aku beritahu dia tentang apa yang aku nampak tadi, sudah tentu dia tidak percaya. Peperiksaan akhir tahun pun sudah berakhir. Maka ramailah dekat kelas aku yang berbual tentang cuti ujung tahun. Ada yang balik kampung, ada yang bercuti ke tempat menarik, ada yang duduk rumah sahaja. Aku cuma duduk diam di tepi tingkap sambil memandang kelas lain. Aku nampak kelas di tingkat atas pintunya sekali terbuka dan tertutup. Aku perhati pintu itu untuk memastikan adakah disebabkan angin. Saat memang pintu itu buka tutup sendiri, aku pun buat-buat tidur sementara menunggu waktu balik. Selepas itu, maka cuti ujung tahun pun tiba. Aku tidak mahu memikirkan perkara itu sepanjang aku bercuti di kampung. Kisah ini berlaku pada pertengahan tahun. Cikgu membawa kami ke Makmal Bahasa untuk belajar. Mungkin belajar di Makmal Bahasa lebih seronok sebab tuh cikgu bawa kami untuk belajar di situ. Ianya terletak di tingkat paling atas sekali. Dekat situ juga sangat sunyi jika dibandingkan dengan tingkat yang lain. Memang mengundang rasa seram sejuk ditambah dengan persekitarannya yang gelap. Berbanding perpustakaan, persekitarannya gelap tapi sentiasa ada orang lalu lalang di situ. Apa yang aku nak ceritakan adalah tentang bilik musik yang berada di depan bilik Makmal Bahasa. Selesai belajar, kami pun balik ke kelas masing-masing. Semasa dalam perjalanan pulang ke kelas, aku terhenti karena terdengar suara yang pelik dari bilik musik. Lama aku tenung bilik musik itu sampai rekan kelasku memanggil aku dari jauh untuk balik ke kelas. Aku mengambil keputusan untuk melihat bilik waktu balik nanti. Setibanya waktu balik macam biasa, aku balik lewat untuk pergi ke bilik musik tuh. Aku naik secara senyap-senyap dan setelah sampai di atas, keadaan di tingkat ini memang sunyi. Aku melihat bilik musik dari luar tingkap, gitar yang berdiri teguh tiba-tiba terjatuh. Aku pun terkejut, macam mana gitar tuh boleh terjatuh? Tiba-tiba aku terdengar orang menjerit minta tolong tetapi suara dia garau sikit. Aku pun larilah lintang pupang ke bawah dan terus ke tempat bas. Tingkatan 2 dan naik bas. Siapalah nak tolong kalau tingkat atas sekali itu memang sunyi. Selepas cuti hari raya dah habis kami sekolah seperti biasa. Aku cuma duduk diam di kelas sementara orang lain bercerita tentang hari raya di kampung. Bosan juga lah masa itu hanya mampu menconteng buku saja. Ketika waktu balik aku tutup pintu kelas aku dan kelas yang lain. Dari kelas aku ke kelas sebelah dan kelas seterusnya, lebih kurang 6 kelas pintunya aku tutup. Tetapi selepas tutup pintu kelas terakhir, pintu kelas aku terbuka semula sedangkan aku udah tutup rapat. Mustahil angin yang menyebabkan pintu kelas aku terbuka semula. Aku rasa pelik kemudian aku berlari ke kelas aku dan tutup semula pintu. Tiba-tiba aku ternampak seperti ada seorang lelaki berada di ujung koridor memandang aku dari jauh. Dan masuk ke kelas terakhir tadi. Aku pun pergilah ke kelas tuh. Tapi bila sudah sampai tiada sesiapa pula di dalam kelas tuh, bulu roma aku mula meremang. Memang aku nampak ada orang masuk ke kelas ini tadi, tapi bila tengok tiada orang pula. Aku pun tutuplah pintu tuh dan terus balik. Tinggal beberapa hari lagi nak masuk cuti ujung tahun. Masa tuh aku dengan beberapa pelajar lepak di kantin sementara menunggu pagar sekolah tiada orang. Baru kami balik. Memandangkan sudah tiada orang cuma kami saja di kantin. Kami pun balik. Ketika nak balik aku ada merasakan sesuatu seperti ada orang memerhatikan kami. Dalam keadaan tercari-cari. Aku nampak ada seorang perempuan berambut tocang melihat kami dengan tajam di tingkat sekolah, paling atas sekali. Aku pun panggillah mereka sambil tunjuk perempuan itu. Mereka heran dengan aku, mereka tidak nampak sesiapapun di tingkat atas tuh. Aku pun suruh cepat-cepat balik takut ada benda tidak diingini berlaku. Kisah ini berlaku setiap kali aku balik lewat di sekolah. Kisah ini aku tak pernah cerita dengan sesiapapun sehingga hari ini termasuk rekan sekelasku. Semasa tingkatan 3, aku cuma sekolah selama sebulan saja di sana kemudian aku pun pindah sekolah.